Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk berada dalam satu majlis bagi memperkenalkan calon Perikatan Nasional yang saya percaya sebahagian besar ataupun semua penduduk di Dom Pelangai ini kenal dengan Cikgu Kasim ini. Cuma kita nak kenal dengan lebih lagi. Kami datang daripada jauh. Saya datang daripada negeri Terengganu. Ustaz Ni Abdul datang daripada negeri Kelantan untuk mengajak penduduk-penduduk di Dom Pelangai ini supaya memberikan undi mereka kepada Perikatan Nasional. Mengundi ini ialah salah satu daripada sistem demokrasi pilihan raya untuk kita memilih. Dalam kehidupan kita ini, kita kena pilih. Kita nak makan, kita kena pilih. Tak boleh pakai makan ikut suka saja. Khususnya zaman sekarang ini, orang-orang muda pun banyak penyakit dah. Nak makan lebih-lebih kurang, tak boleh kena pilih. Kalau orang tu ada penyakit kecil manis, tak boleh makan kuih-kuih yang banyak gula. Kalau orang tu ada sakit gout, Ustaz Nasaruddin Tantawi ni kuat sakit gout. Tak boleh kalau nak makan sotong udang, kalau nak makan beri pada saya. Maknanya, dalam kehidupan kita ni, kita kena memilih. Nak makan pun kita kena pilih. Tak boleh lebih-lebih kurang. Nak minum pun kita kena pilih. Dia tak sama. Orang ini suka minum air teh O, orang tu suka minum air kopi O. Sebab tu kalau tetamu mari ke rumah kita, kalau kita ada modal lebih, kita tanya, nak minum air apa? Supaya tetamu kita boleh pilih. Begitu juga dalam kita nak memakai pakaian, kita kena pilih. Nak pergi ke masjid, tak boleh pakai pakaian nak bermain sukan. Nak bermain sukan, main bola sepak, tak boleh pakai kain plekat. Kalau pakai kain plekat, habis. Tak jadi main bola. Guling dulu, tengah padam. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita kena memilih. Maka begitulah juga dalam sistem demokrasi. Mana-mana negara yang mengamalkan sistem demokrasi, diadakan pilihan raya. Pilihan raya ialah satu cara untuk kita memilih. Ada pilihan raya umum, peringkat parlimen. Ada pilihan raya umum, peringkat negeri yang telah kita lalui. Di peringkat parlimen tahun lepas, bulan 11. Di peringkat negeri, 6 buah negeri baru-baru ini. Termasuk negeri saya, negeri Terengganu. Ada pilihan raya kecil. Raya kecil perlu ada di peringkat parlimen, ada di peringkat don-don. Kerana sebab-sebab yang tertentu. Jadi di Dom Pelangai ini diadakan pilihan raya kecil. Kerana kematian almarhum Datuk Johari. Diadakan pilihan raya kecil. Maka rakyat di Dom Pelangai ini kena memilih. Kalau kita nak pilih satu benda yang jelas, maka itu mudah. Contohnya di hadapan kita, bagi kita orang Islam, kita pilih halalan tayyibah. Orang hidang kepada kita air mineral. Kemudian di sebelah lagi air kasbek. Jadi sudah tentulah kita orang Islam kena pilih yang halal. Tak pilih yang haram. Sama juga dalam makanan.
Orang hidang kepada kita kambing panggang. Kemudian di sebelahnya daging khinzir. Kita sebagai orang Islam, kita kena pilih yang halal. Cuma yang jadi masalahnya, apabila kita nak pilih sesuatu, dua-duanya baik dan elok. Mana yang lebih baik? Termasuklah dalam pilihan raya ini. Saya percaya bahawa banyak benda-benda baik yang dilakukan oleh Barisan Nasional sepanjang memerintah negeri Pahang ini. Pembangunannya, kebajikannya, macam-macam diberikan kepada rakyat. Dan kita kena faham, kita sebagai rakyat, bila kita bercakap tentang pembangunan ini, semua kerajaan buat pembangunan kepada rakyat. Barisan Nasional tidak boleh mendabik dada, hanya Barisan Nasional buat pembangunan. Buat jalan raya, buat jambatan, buat sekolah, buat universiti. Pembangunan yang dibuat itu bukan duit Barisan Nasional, duit rakyat. Rakyat yang bayar cukai. Rakyat yang bayar cukai itu bukan sahaja ahli-ahli UMNO Barisan Nasional. Termasuklah juga ahli-ahli PAS Perikatan Nasional. Hasil daripada negeri, hasil pertaniannya, hasil galiannya, hasil lautnya. Maka kerajaan yang memerintah bertanggungjawab untuk buat pembangunan. Sepanjang Barisan Nasional memerintah negeri Pahang ini, banyak pembangunan-pembangunan yang dibuat. Sebab itulah, mana-mana kerajaan buat pembangunan. Tak ada kerajaan yang tak buat pembangunan. Hatta kerajaan Cina yang diperintah oleh Parti Komunis, yang tak percaya kepada Tuhan pun buat pembangunan. Bahkan pembangunan di negara Cina jauh lebih baik daripada pembangunan di negara Eropah. Boleh tengok Google dalam internet. Negara yang paling banyak bangunan pencakar langit ialah negara Cina. Lebih banyak daripada negara-negara Eropah. Walaupun Cina diperintah oleh Parti Komunis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang memerangi agama, tapi kerajaan Cina buat pembangunan kepada rakyat. Jadi tak timbul soal hanya Barisan Nasional saja yang boleh buat pembangunan. Tak timbul. Semua kerajaan yang diperintah oleh mana-mana parti buat pembangunan. Cuma isunya di sini, bagaimanakah pembangunan itu disusun, dirancang. Adakah dengan penuh integriti ataupun adanya ketirisan? Adakah rakyat dapat pembangunan itu dengan menyeluruh ataupun tidak? Adakah kebajikan yang diberikan oleh kerajaan rakyat dapat semua ataupun hanya sebahagian saja yang dapat? Di situ pertimbangannya. Sebab itulah dalam pilihan raya kecil Dun Pelangai ini kita nak memilih yang terbaik. Ada dua parti yang bebas tu kita tak masuk buk lah. Kita nak kurai dua parti. Satu calon daripada Barisan Nasional, satu calon daripada Perikatan Nasional. Jadi kami yang mewakili Perikatan Nasional sudah tentulah. Kami ingin mengajak penduduk di Dun Pelangai ini memilih Perikatan Nasional. Kita tahu Barisan Nasional banyak buat benda baik pembangunan. Tapi kita percaya dalam konteks pilihan raya pada kali ini dan dalam konteks politik semasa di negara dan juga di semua negeri-negeri dalam Malaysia pada hari ini, Perikatan Nasional adalah parti yang terbaik. Sebab itu, tema moto yang kita war-warkan kepada rakyat, best. Perikatan Nasional, best. Bersih, stabil. Sangat ditakuti dan digeruni oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Inilah dia modal yang paling besar yang ada kepada Perikatan Nasional. Kita bawa satu gabungan parti yang bersih dan stabil.
Apa buktinya? Sekarang ini orang nak tengok bukti. Dalam konteks kerajaan negeri. Tengok di Kelantan. Kelantan diperintah oleh PAS, gabungan utama parti dalam Perikatan Nasional, selama 30 tahun lebih. 33 tahun, sejak daripada tahun 1990. Yang jadi Menteri Besar, Yang Amat Berhormat almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, ayahanda kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Ni Abdul. Jadi Menteri Besar berapa lama? Kemudian diteruskan oleh Yang Berhormat Ustaz Ahmad Yaakob. Sekarang ini Menteri Besar baru, Yang Berhormat Ustaz Nasaruddin Daud. Sepanjang 33 tahun PAS merintah negeri Kelantan tidak ada kes rasuah. Bersih. Kita tak nafi di sana ada kekurangan-kekurangan. Ada orang timbul macam-macam isu di Kelantan, isu air lah, isu jalan raya lah dan seumpamanya. Bukan salah dan silap kerajaan negeri Kelantan. Salah dan silap kerajaan pusat. Yang mengganggu gugat, yang tidak mengamalkan konsep federalisme yang betul. Sehingga tidak diberikan hak yang sepatutnya kepada negeri Kelantan. Tapi dari sudut integriti terbaik, tidak ada kes rasuah. Sehingga almarhum Tok Ni Aziz sebut, Jabat Ambo buka 24 jam. Pegawai-pegawai SPRM boleh mari siasat. Tidak ada kes rasuah, bersih. Stabil. Orang kata PAS ni pasti ekstrim. Parti melampau. Penduduk pelanggan ni tahu tak? Patung Buddha paling besar sekali di Malaysia ni bukan ada di Pulau Pinang, ada di Kelantan. Macam-macam jenis patung ada. Ada hak berdiri, ada hak duduk, ada hak berbaring, ada belaka. Maknanya orang bukan Islam hidup dalam keadaan damai. Kerana politik stabil di negeri Kelantan. Ini bukti. Kemudian kita tengok pula negeri Terengganu. Juga diperintah oleh PAS. PAS merintah negeri Terengganu. Sekarang ini masuk penggal ketiga. Masuk penggal yang keempat. Penggal pertama dulu tahun 1959 sehingga 61 digulingkan. Penggal yang kedua 1999 sehingga 2004. Kalah. Kemudian penggal yang ketiga 2018 sehingga 2023 baru ini. Sekarang ni masuk penggal yang ketiga. Penggal yang keempat. Alhamdulillah sama. Sebuah kerajaan yang bersih. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu beritahu dan buat kenyataan. SPRM boleh mari siasat. Kerana kita nak merintah dengan tulus. Kita hanya memegang amanah dan tanggungjawab. Duit kerajaan, duit rakyat. Kita nak kembalikan kepada rakyat. Alhamdulillah. Kita perintah dengan bersih. Berbanding Barisan Nasional memerintah negeri Terengganu berapa lama. Mereka berbangga mereka buat macam-macam pembangunan. Buat stadium. Buat taman-taman tema. Buat taman ilmu. Buat zoo. Buat macam-macam projek ratus-ratus juta. Tapi malangnya bila tidak bersih memerintah, maka berlakulah ketirisan. Buat stadium, nilainya tak kurang 200 juta. Boleh guna sekali runtuh. Runtuh stadium. Orang kampung kata, Pak Cik buat guk ayam. Guk ayam tahu tak? Gebang ayam. Buat gebang ayam tahan 20 tahun. Barisan Nasional masa merintah negeri Terengganu buat stadium, guna sekali runtuh. Kerana apa? Kerana merintah tidak bersih. Buat kolam renang, bocor. Kerana nak guna untuk sukan sukma masa tu. Guna sekali, lepas tu tak boleh guna. Buat taman ilmu di Besut, sampai hari ini terbengkalai. Jadi projek Gajah Putih. Sebab itulah bila
kami ambil alih negeri Terengganu memerintah, kami terpaksa bersih ni semua. Kena bersih balik. Kena bangunkan balik, bersihkan balik. Alhamdulillah. Stadium yang runtuh tadi, alhamdulillah boleh digunakan. Kita labur balik, baiki padang, kemudian digunakan. Semasa Barisan Nasional merintah, 3 orang menteri besar tak boleh selesai masalah. Naik PAH merintah, tak siapa satu penggal boleh selesai masalah. Kita baiki padang. Sehingga pasukan Harimau Melaya pergi bermain di Stadium Negeri Terengganu. Stadium Badak yang runtuh tadi itu. Mereka kata, ini antara padang yang terbaik di Malaysia. Diakui. Kerana apa? Merintah dengan bersih. Politik pun stabil, tak ada masalah. Orang bukan Islam hidup dengan aman damai. Sehingga Yang Amat Abu Ahmad, Menteri Besar Negeri Terengganu, melantik seorang wakil pegawai khasnya daripada kalangan orang bukan Islam. Dr. Bala. Dr. Bala ni tak pasti. Saya rasa dia akan mari juga di Dom Pelangai ini. Jangan main-main boleh baca ayat Quran. Tapi dia tidak tafsir ikut dan. Macam ada seorang tu baca ayat Quran tapi tafsir ikut dan. Itu kita akan huraikan nanti. Pokoknya saya nak sebut di sini, inilah modal paling besar Perikatan Nasional. Kita merintah dengan bersih, dengan stabil. Inilah yang ditunjukkan ketika Perikatan Nasional memerintah Kerajaan Persekutuan. Bila negara bergelut dengan pandemik COVID-19. Bukan saja Malaysia, seluruh dunia menghadapi kemelut yang sangat dahsyat ini yang tidak pernah kita lalui dalam sejarah negara kita. PKP berapa lama? Sepanjang Perikatan Nasional merintah, kita perintah dengan bersih dan stabil. Rakyat hidup dalam keadaan tenang, berlapang dada. Demokrasi diamalkan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itulah, kita melihat sepanjang Perikatan Nasional merintah, kita tak masuk campur urusan kehakiman. Kerana dalam amalan demokrasi ini perlu dipisahkan antara kuasa legislatif dengan kuasa kehakiman dan juga kuasa pelaksanaan. Tak boleh dicampur adukkan. Di sana ada pembuat dasar di peringkat parlimen. Dan di sana ada yang menterjemahkan dasar kehakiman. Dan di sana ada yang melaksanakan dasar. Sama ada tentera, polis, di peringkat Jabatan Kesihatan ataupun kementerian, di peringkat Jabatan Pertanian ataupun kementerian, di peringkat pendidikan dengan segala jabatan dan agensinya melaksanakan dasar-dasar yang telah diluluskan. Semasa Perikatan Nasional merintah, kita tak masuk campur. Sebab itulah, apabila kes-kes mahkamah yang sedang dibicarakan, kita tak masuk campur. Kes mahkamah Presiden UMNO diteruskan. Sehinggalah zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri pun diteruskan. Hari ini zaman BNPH memerintah, kita semua tahu apa keputusan mahkamahnya. Bebas tapi tak lepas. Tafsir sendirilah. Ini apa yang berlaku? Sebab itulah ketika berlakunya pilihan raya umum pada tahun lepas, pilihan raya umum di peringkat parlimen, sepanjang saya mengikuti pilihan raya dalam negara kita ni, walaupun umur saya taklah tua sangat, tapi kita ingat sepanjang pilihan raya diadakan dalam negara kita, saya ingatlah, saya percaya pilihan raya pada tahun lepas lah pilihan raya yang paling tulus. Penjawat-penjawat awam
tidak ditekan. Apa buktinya? Buktinya, Putrajaya 80% pengundinya adalah penjawat awam. Mereka mengundi dengan bebas, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Mereka beri undi kepada Perikatan Nasional. Ini terbukti. Adapun apa yang diamalkan sebelum daripada itu bermacam-macam tekanan, ugutan yang dikenakan ke atas penjawat-penjawat awam. Tidak adanya kebebasan dalam demokrasi. Maka kita melihat di sini Perikatan Nasional adalah parti yang terbaik untuk dipilih oleh penduduk-penduduk hidung pelangai ini pada 7 hari bulan yang akan datang. Tak payah fikir panjang. Keluar mengundi, awal-awal, masuk pusat mengundi, pangkah, undi. Cikgu Kasim kita. Calon nombor 1. Jangan lupa calon nombor 1. Perikatan Nasional. Inilah parti yang terbaik. Inilah yang mesti kita kena pilih. Jangan pilih Barisan Nasional. Pilih Perikatan Nasional. Dengan alasan-alasan, hujah-hujah yang saya berikan sebahagian daripadanya. Dan kita kena ingat, kita sebagai orang Islam, tanggungjawab mengundi ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Bukan sahaja dalam konteks kita sebagai warga negara rakyat Malaysia, bahkan juga dalam konteks kita sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam, jangan kita pandang renggang soal mengundi ini. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sekarang ini mesti orang sambut Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Kita sambut Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, bulan Rabiul Awal juga ialah bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tarikh lahir Nabi Muhammad ada khilaf. Bulan lahir Nabi Muhammad ada khilaf. Tapi tarikh dan bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada khilaf. Semua ulama sirah berittifaq. Laku pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-10 Hijrah. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, maka tersebar berita. Lalu para sahabat terkejut. Ada yang terduduk, ada yang menangis tak tahu nak buat apa. Bukan sebarang sahabat, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berjalan menghunuskan pedangnya sambil berkata, sesiapa yang mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, nescaya aku akan tetap lehernya dengan pedangku ini. Rasulullah tidak wafat. Tetapi Rasulullah pergi bermunajat kepada Allah dan akan kembali kepada kita semua. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat kepada Allah dan kembali kepada kaumnya Banu Israel. Tapi Sayyidina Umar ni rasa tak sedap hati. Lalu dia pun pergi rojok orang yang paling senior daripada kalangan sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ramai sahabat-sahabat berkumpul dalam keadaan yang kecoh itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar keluar memberikan ucapannya yang masyhur. Sayyidina Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wahai manusia semua, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah adalah Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Kemudian dia membaca ayat suci Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
Afa imma au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan bukanlah Muhammad itu malaikat seorang rasul yang telah didahului sebelumnya rasul-rasul. Maka apakah jika sekiranya dia mati atau terbunuh di medan perang, nescaya kamu memalingkan tumit-tumit kamu daripada ajaran Islam. Sesiapa yang memalingkan tumit-tumitnya daripada ajaran Islam, dia sekali-kali tidak memberikan apa-apa mudarat terhadap Allah. Dan Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Dia sentak Saidina Umar bila mendengar ayat ini. Saidina Umar kata, seolah-olah aku baru dengar ayat ini. Padahal ayat ini diturunkan oleh Allah ketika berlakunya perang Uhud. Bila mana tentera Islam diserang oleh musyrikin Mekah, mereka berundur. Tersebar berita Rasulullah telah terbunuh. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana faqihnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq berbanding dengan para sahabat yang lain, termasuk Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Poin yang saya nak sebut di sini ialah apa yang berlaku selepas daripada itu. Lalu sahabat pun menerima kewafatan Rasulullah. Kemudian mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di satu tempat di Madinah, berkumpul, bermusyawarah, berbincang, memberikan pandangan untuk memutuskan satu keputusan yang sangat besar. Keputusan ialah keputusan politik. Siapa dia yang nak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin? Nak pilih siapa dia? Rasulullah telah wafat. Sehingga apabila Rasulullah disemadikan jasadnya yang mulia, sebahagian besar daripada para sahabat, khususnya kibarus sahabah, tidak ada dalam majlis pengumian tersebut. Menunjukkan bahawa betapa besarnya tanggungjawab kepimpinan di dalam Islam. Para sahabat mendahulukan, berbincang, bermusyawarah untuk memilih siapa yang nak menggantikan Rasulullah. Sebab itulah hari ini kita sebagai umat Islam jangan pandang ringan soal untuk memilih kepimpinan. Kita kena ambil satu tanggungjawab yang besar. Jadi dalam pilihan raya ini kita nak memilih kepimpinan yang akan memerintah kita, yang akan mentadbir urusan kehidupan kita, yang akan mengurus urusan kita semua. Maka kita mestilah memilih yang terbaik sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kalau dalam pakaian, dalam minuman, dalam makanan kita pilih yang terbaik, dalam kepimpinan pun kita kena pilih yang terbaik. Parti yang terbaik untuk memerintah, untuk mentadbir, untuk mengurus kehidupan kita ini. Adik kakak muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak ulah satu isu lah. Tadi pun saya sebut dah sebagai satu ringkasan. Tapi saya rasa nak ulah juga, walaupun sudah ada ulasan-ulasan yang telah diberikan. Iaitu apabila seorang wakil rakyat daripada DAP, Howard Lee, dia baca ayat Quran, dia terjemah, kemudian dihurai. Di sini kita perlu memahami bahawa dalam Islam tak ada masalah siapa dia nak baca Quran, siapa dia nak terjemah Quran. Tapi kalau nak menafsirkan Quran, mestilah ada kaedah-kaedahnya. Bukan benda yang boleh kita pakai tangkap lalu begitu sahaja. Tidak boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Kalau dia betul-betul ikhlas, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Bukan sahaja baca Quran, baca terjemah, baca tafsir. Ayat yang dibacakan itu berkait dengan politik Islam. Bahkan juga
ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Dan perkara ini tidak mustahil. Berlaku zaman Rasulullah dulu. Berlaku zaman sahabat. Berlaku zaman kita. Seorang ahli parlimen daripada Holland. Ini seorang yang sangat anti-Islam. Dia keji Islam. Dia caci Nabi Muhammad. Kemudian dia kata, aku ni orang yang ada akal. Aku tak boleh pakai kecam begitu sahaja. Mesti ada fakta. Dia pun kaji tentang ajaran Islam. Bila nak kaji tentang ajaran Islam, kena kaji Al-Quran. Dia pun kaji Al-Quran. Dia kaji Al-Quran. Akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah. Dia masuk Islam. Hari ini dia menjadi salah seorang yang paling kehadapan untuk membela Islam. Dulu, dia salah seorang yang paling kehadapan untuk menentang Islam. Jadi benda ini benda yang tidak mustahil. Barulah kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah daripada Allah. Cuma kita sebagai umat Islam, kita perlu memahami apa yang berlaku ini. Supaya masyarakat di luar sana tidak mengambil mudah dalam soal-soal seperti ini. Quran adalah kitab Allah. Kita bimbang orang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan masing-masing. Sebab itu ada satu kaedah yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyebut, kalimatu haqqin uridu biha batil. Kalimah yang benar, tetapi dikehendaki di sebaliknya perkara yang batil. Kalimah Quran tu benar, dia ucap, dia baca, tapi di sebaliknya kebatilan, di sebaliknya kerosakan, di sebaliknya permusuhan yang perlu kita fahami secara bersama. Nak faham Quran ni bukan mudah. Kalau orang ngaji dalam bidang syariat, usuluddin, pengajian Islam, dia tahu. Bukan mudah kita nak hurai, nak tafsir Quran. Apa yang kita huraikan pada hari ini, kita menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Sebab tu Al-Quran ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Kita nak faham Quran ni kena faham bahasa Arab. Nak faham Quran ni kena faham balaghahnya. Nak faham Quran ni kena faham sebab nuzulnya. Nak faham Quran ni kena faham Quran ni ditafsirkan dengan Quran. Ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mudah-mudah nak tafsir Al-Quran dengan begitu mudah saja. Tak boleh. Sebagai satu contoh, lafaz-lafaz di dalam Al-Quran mengandungi pelbagai makna dan maksud. Contohnya, lafaz al-fitnah. Orang Melayu kita bila sebut fitnah ni, fitnah orang. Orang tu curi, orang tu merampok, itu fitnah. Fitnah ni, lafaz dalam bahasa Arab disebut dalam Quran. Mengikut ulama-ulama tafsir antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Sebut dalam kitab tafsirnya. Menyatakan bahawa lafaz al-fitnah dalam Quran mengandungi tidak kurang 11 makna. Jadi kalau kita nak terjemah lebih-lebih kurang, tambah pula orang bukan Islam, jangan kita pandang ringan. Bukan saja orang bukan Islam, kita orang Islam yang tak ada ilmu pun. Jangan mudah-mudah nak terjemah, nak tafsir Quran. Kalimah fitnah dalam Quran ni, ulama tafsir kata, tak kurang daripada 11 makna. Antara maknanya ialah syirik dan kufur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah sehingga tidak berlaku fitnah. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Jadi, fitnah
Jadi maksudkan dalam ayat tadi, Nabi tafsir, maksudnya ialah syirik. Ditafsirkan dalam ayat yang lain, kezaliman yang paling besar. Antara maksud fitnah ialah al-imtihan wal-ibtila. Ujian daripada Allah. Firman Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nas wa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji. Jadi fitnah di situ ujian. Itu satu contoh. Kita ambil contoh yang kedua. Tak apa malam ni kita belajar tentang ulum tafsir sikit. Sebab itulah mari ceramah-ceramah PAH ni, bukan sahaja kita bercakap pasal politik, tapi kita kaitkan dengan ilmu. Contoh yang kedua ialah lafaz al-ummah. Sekurang-kurangnya ada 3 makna ummah dalam Quran. Disebut oleh ulama-ulama tafsir. Jadi tak boleh kita terjemah tafsir mudah-mudah. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Ibrahima kana ummatan qanita. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah yang taat dan patuh akan perintah Allah. Ummah di sini bukan maksudnya umat manusia yang ramai. Kerana Ibrahim alaihissalam seorang individu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dia seorang, dia tetap istiqamah menegakkan kalimah at-tauhid dan menentang syirik pada zamannya. Sehingga Allah Ta'ala menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai satu ummah. Ummah dalam Quran juga memberi maksud satu kumpulan. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu ummah. Jadi ummah di sini bukannya umat manusia yang besar, tapi satu jamaah, satu kumpulan, satu parti, satu golongan yang melakukan kerja amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Ummah dalam Quran juga memberi maksud manusia yang ramai. Hak ni, hak yang selalu kita dengar. Dan orang Melayu kita faham gini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi ummah di sini ialah kumpulan manusia yang ramai. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mudah-mudah kita nak terjemah, nak tafsir Quran. Kena ada ilmu. Ilmu alat. Ilmu alat berkait dengan bahasa Arab, nahwu, sarah, balaghah. Memahami ulumut tafsir, memahami usulul fiqh, memahami sebab-sebab nuzul, memahami penafsiran ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Hadis Nabi menafsirkan Al-Quran. Sebab itulah kita orang Islam tak boleh pegang dengan Quran saja. Kena pegang dengan Quran dan sunnah. Kalau orang pegang dengan Quran saja, orang ni sama sesat dengan ayah ping. Sebab apa? Sebab dalam Quran tak ada sebut tentang mandi mayat. Jadi orang yang pegang dengan Quran ni sesat. Kena pegang dengan sunnah Nabi. Dalam Quran tak ada sebut mandi mayat, mayang mayat, kafan mayat, tanam mayat, tak ada. Ini disebut dalam sunnah. Sebab itulah kita orang Islam kena pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah. Dan kalau kita tengok dalam Quran, Quran menafsirkan Quran dengan Quran. Hadis menafsirkan Al-Quran. Kena tengok secara keseluruhan. Tak boleh tengok satu ayat saja nak terjemah, nak tafsir Quran. Contohnya ayat berkait dengan perang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Banyak ayat-ayat Quran berkait dengan perang ini. Dalam masa yang sama kena baca ayat-ayat Quran berkait dengan damai. Hari ini musuh-musuh Islam, mereka tuduh, mereka label Islam ni agama ganas. Termasuk parti PAH. Dituduh sebagai parti ekstrim, parti melampau. Ini samalah pokok-pokok ni. Pada PAH lah parti yang paling toleran. PAH adalah parti yang paling banyak sekali bekerjasama dengan bermacam-macam parti dalam negara kita. Tadi pun saya telah sebut contoh-contoh.
Maka hari ini bila kita berdepan dengan bermacam isu, kita mestilah memahami dalam konteks ilmu, dalam konteks akademik, kepada orang-orang yang ahli dalam bidang. Akhirnya saya nak sebut, adik kakak sekalian, ialah dalam kita nak mengundi 7 hari bulan ini, maka kita mestilah membuat pilihan yang betul dan tepat. Hari ini kita lihat bermacam-macam isu berlaku dalam negara kita. Kita sebagai umat Islam, kita mestilah bersatu padu. Penyatuan ummah, inilah agenda yang paling besar yang dibawa oleh PAS dan Perikatan Nasional. Ummah yang kita maksudkan di sini bukan saja orang Islam. Ummah yang kita maksudkan di sini bukan saja orang Melayu. Ummah yang kita maksudkan di sini ialah orang Islam, orang bukan Islam, orang Melayu, orang bukan Melayu, tetapi dipimpin oleh orang-orang Islam. Ini penting. Ini yang tak ada dalam Pakatan Harapan hari ini. Ini kita kena faham. Kita orang Islam. Dalam Pakatan Harapan hari ini, parti-parti yang berada dalam Pakatan Harapan yang dominan dalam kerajaan pusat pada hari ini, apa parti-partinya? DAP. Kalau kita nak faham parti DAP, lihat pada perlembagaannya. Boleh cek dalam internet. Apa perlembagaan DAP? DAP memperjuangkan sebuah negara sekular. DAP tidak menganggap Malaysia ini sebuah negara Islam. Maknanya Islam dalam perlembagaan itu dipersoalkan oleh DAP. Sebab itu, dalam perlembagaan DAP memperjuangkan negara sekular. Apa maksud negara sekular? Negara sekular ni negara yang tidak ada asas agama. Negara yang memperjuangkan kesamarataan. Semua sama rata. Tak kira mu orang Islam, mu orang Buddha, orang Kristian, semua sama rata. Tak kira mu orang Melayu, Cina, India, semua sama rata. Ini perjuangan DAP. PKR, sebuah parti pragmatis. Parti yang keluk-kelek. Parti yang tengok mana boleh untung lebih. UMNO hari ini menjadi parti yang paling kecil dalam kerajaan pusat PHBN. Terpaksa ikut. Sebab itulah dalam konteks politik pada hari ini, Perikatan Nasional adalah satu wadah yang terbaik untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil dari sudut politiknya. Kerana apa? Kalau kita belajar dalam ilmu sains politik, negara itu kalau nak stabil mestilah didokong oleh kaum majoriti. Mana-mana. Kita di Malaysia ni kaum majoriti Melayu Islam. Dan ini kita lihat, orang Melayu, orang Islam, majoritinya menyokong dan mendokong Perikatan Nasional. Ini terbukti dalam pelarian lepas. Pelarian umum Parlimen, pelarian umum negeri, pelarian kecil baru ini di Pulai, di Sepang Jeram, terbukti jelas. Jadi kita bercakap ni bukan soal perkauman. Di sini kita kena faham. Perkauman itu satu perbahasan yang sangat luas. Sayang kepada kaum bukan perkauman. Perkauman dalam Islam ialah ta'assub kepada kaum. Walaupun kaumnya buat benda zalim, bela juga. Ini tak boleh dalam Islam. Dalam Islam, sayang kepada kaum sebahagian daripada agama. Sebab itulah kita di Malaysia ni kita nak negara kita dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam, bumi puteraan. Barulah boleh stabil negara kita, politik dalam negara kita. Ini teras dalam mana-mana negara di dunia pada hari ini. Di Jepun sebagai contoh. Dan Menteri Jepun ni tak pilih orang Cina. Di Perancis tak pilih orang Inggeris. Dipilih bangsa yang paling dominan. Orang kata dah di Britain dia pilih orang India. Britain tidak meletakkan negaranya berpaksikan kepada bangsa. Britain negaranya berpaksikan kepada sekularisme. Kita Malaysia ni ada dalam perlembagaan Islam, agama persekutuan. Dalam perlembagaan ada Melayu Bumi Putera,
dijaga, diberikan haknya. Jadi berbeza dengan negara Britain. Amerika pun sama dulu diperintah oleh orang kulit hitam. Amerika ni bukan negara berteraskan kepada kaum. Amerika ni negara orang pergi berhijrah. Semua kaum ada di Amerika. Tak boleh dijadikan hujah. Sebab itulah Malaysia, cara Malaysia. Negara lain, cara lain. Kita kena memahami Malaysia dalam konteks politik negara kita. Jadi saya sudah panjang apa yang saya ceramahkan pada malam ini untuk memberikan ruang kepada kekanda Yang Berhormat Senator Ustaz Ni Abdul, insya-Allah akan menyampaikan dan memberikan ceramah, memberikan input-input ilmu politik Islam kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya rayu kepada adik kakak, ayah-ayah, ibu-ibu, pengundi-pengundi, khususnya anak muda di DUN Pelangai ini, insya-Allah pada 7 hari bulan akan datang sama-sama mengundi calon nombor 1 Cikgu Kasim, calon Perikatan Nasional, insya-Allah. Sekian dulu, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.